This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mulakan kelas kita pagi ni untuk kita bincangkan soalan berkaitan dengan projectile motion. Okey, pada video yang lepas saya dah pun explain konsep tentang projectile motion. Apakah, macam mana kita nak describe projectile motion itu, apakah poin-poin penting ataupun information yang perlu kita tahu apabila kita deal dengan soalan projectile motion. Dan hari ini, kita akan mula tengok soalan-soalan bagaimana untuk kita solve problems related to projectile motion. Ini sebenarnya ada dalam learning outcomes 2.3. Okay, 2.3 B. Solve problem related to projectile motion. Learning outcome 2.3C itu berkaitan dengan eksperimen. Kita kena buat eksperimen free fall. Itu eksperimen 3 kita nanti. Eksperimen 2. Kita kena buat learning outcome 2.3C. Tetapi hari ini kita akan buat learning outcome 2.3B, solve problem related to projectile motion. Dalam ketiga-tiga case lah yang saya dah pun sebutkan dalam video yang lepas. Jadi dalam example 6 ini, ianya melibatkan full projectile. Yang mana bola itu ditendang dan dia turun balik ke tanah. So mari kita tengok soalannya. A football is kicked at an angle 37 degree with a velocity 20 meter per second as shown in figure 2.9. Question A, calculate the maximum height of the ball. Okay, first kali, sebelum kita duk sibuk-sibuk nak fikir apa, nak serabut-serabut, dalam penyelesaian fizik, baik dalam chapter 2, baik dalam chapter 1, chapter 3, kita mesti lukis gambar. Ataupun dalam nota saya akan sebut a pictorial representation. Dan gambar itu kita akan mulakan dengan kita first kali kita declare kita punya coordinate axis, y component dan juga x component. Di sini juga sebenarnya kita define arah mana yang positif. Dalam chapter 2 biasanya ke kanan adalah positif, atas adalah positif. Begini ya. Jadi kita nampak nanti dalam pengiraan kita kerana ianya melibatkan vector velocity, kita kena substitute positif dan negatif sign. Okey. Jadi bola itu asalnya ditendang pada angle theta 37 degree. Jadi pelajar semua, dekat mana kita nak pilih origin? Origin ataupun origin point origin, point asal. Dalam kita punya coordinate axis ini, kita pilih di tempat yang mana objek itu mula bergerak. Dekat sini, dalam kes ini, origin kita adalah apabila bola itu mula ditendang dengan velocity u. Okey, yang mana u bersamaan dengan 20 meter per second. Dan bola itu ditendang dengan angle theta 37 degree. Okay, so angle theta is equals to 37 degree. Soalan dia sekarang ni, dia nak cari the maximum height. Height. Bila kita nampak perkataan height itu merujuk kepada displacement pada y component. Perkataan lain yang boleh digunakan selain daripada height, dia boleh guna perkataan altitude. Calculate the maximum altitude of the ball. Maksudnya, berapa tinggi bola itu boleh naik. Selain itu, dia boleh cakap, what is the vertical displacement of the ball? Boleh juga, okay? Maximum vertical displacement of the ball. Jadi, bola ini dia akan naik dan turun dalam parabolic path. Okay. Kita nak kira
maximum height daripada ground. Okey, yang inilah dia maximum height dia. Okey. Dalam soalan dia label sebagai H. Dia label sebagai H. Okey. Itu yang kita nak cari. Info yang dia ada cumalah U dan juga theta. Saya nak ingatkan dalam video yang lepas, dalam video konsep, kita dah tahu bahawa ketika bola itu berada pada maximum height, nama pun dah maximum height. Maksudnya bola itu tidak lagi boleh bertambah tinggi. Itulah maksimum dia boleh naik. Jadi, pada maximum height, point yang penting sekali, kita kena tahu bahawa velocity pada y component at maximum height is equals to 0. Itu adalah information yang memang soalan takkan bagi tahu dan kita kena tahu sendiri. Apa yang berlaku? Kita cuma ada velocity pada x component saja. Let's name this point as point O. Kita namakan point ini sebagai point A, dan point ini sebagai point B. Point ini sebagai point B. Okey. Jadi yang ada di sini hanyalah V, B, X sahaja. Okey. Jadi kita nak cari maximum height kat situ. Apa yang kita boleh buat adalah maximum height ini merujuk kepada nilai the displacement pada y component. Okey. Bila Vy is equals to 0. Ini yang kita nak cari. Ini kita punya target. Sy when Vy is equals to 0. Jadi, saya dah cakap, projectile motion is a motion in 2 dimension. Pada x component pun ada, pada y component pun ada. Jadi, kita kena tahu bahawa velocity u 20 meter per second itu, 20 meter per second itu, kita boleh resolve kepada x component dan kepada y component. Okey, kita resolve macam mana? Kita boleh ada ux, kita boleh ada uy. Okey, kita nak cari sy. Jadi basically kita nak tengok information yang ada pada y component. Jadi tak perlu buat dua-dua komponen. Bergantung kepada soalan nak apa. Dalam kes ini soalan nak maximum height sy, therefore kita tengok pada y component terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, saya cakap u tadi kita boleh resolve kepada ux dan juga uy. Jadi dalam kita punya non-value, boleh awal-awal kita kira berapa ux. Ux sama dengan 20 cos angle theta 37. Okey. Kalau kita nak tulis, nak tinggalkan 20 cos 37 pun boleh. Kita nak tulis dapat value pun boleh. Tidak ada masalah. Okey, ui sama dengan 20 sin 37 degree. Itu kita dah resolvekan u pada x dan juga y komponen. Pasal apa sin, pasal apa cos, awak semua dah tahu. Kita dah belajar dalam chapter 1. Okay, now. Jadi, kita nak cari sy, kita kena apply rumus-rumus yang ada pada y component sahaja. Okay, so v y is equals to uy minus gt. Vy square is equals to uy square minus 2gsy. Okay. Dan juga sy is equals to uyt minus half gt square. Okay. Nah, boleh tengok dalam soalan ni bahawa acceleration kita dah ganti dengan negatif g. Okay. Kerana apa? Sepanjang pergerakan
bola ini daripada point O kepada point A kepada point B, acceleration adalah downward. Ini bersamaan dengan negatif 9.81. Jadi negatif sign tu kita dah ganti dalam soalan. Jangan gantikan lagi negatif 2 kali. Okey. So kalau kita tengok pada equation ini, kita nak cari SY, kita ada UY. Masa kita ada tak? Masa kita tak ada, betul? Okey, time juga unknown. Okey, time unknown, kita tak tahu masa. Time t unknown. Jadi equation mana yang sesuai yang kita nak pakai? Yang kedua. Equation yang kedua Pasal apa? Time kita tak tahu. Time pada point A kita tak tahu apa, time pada point B pun kita tak tahu apa. Okey, time tak ada. Jadi kena guna rumus yang tak ada time. Okey. Kita check rumus ni. Ada tak semua value? Vy pada point A ada. Uy ada. G ada. Jadi bolehlah kita cari SY. Okey, so substitutekan saja information yang kita dah ada dalam equation. Therefore, kita akan dapat 0 square is equals to uy square. Uy is equals to 20 sin 37 degree. Kalau awak kira 20 sin 37 ini terlebih dahulu, awak ambil 3 ataupun titik perpuluhan. Mana kalkulator saya? 3 ataupun 4 titik perpuluhan untuk mengelakkan daripada round of error. Okey, kalau macam saya tak kira lebih dulu, saya terus dia masuk dalam equation ni, so dia takkan ada isu round of error. Okey, so uy square minus 2 times 9.81 times sy. Dan okey, kita boleh dapat sy bersamaan dengan, okey, siapa-siapa yang tengok recording ni, pause dulu video dan kira tengok dapat berapa. Saya dapat 7.39. Okey. Awak dapat 7.39. Yang lain setuju? Setuju. Okey, so saya percaya jawapan awak 7.39. Unit jangan lupa ya. Awak sebut 7.39 tu unit jangan lupa. Okey, saya dapat dalam pengiraan saya yang atas kertas ni, saya dapat 7.384. Sebabnya mungkin saya pakaikan value U sin 37 tu. Saya ambil 12.0363. Jadi mungkin ada round of error dekat situ. Okey. Bagi saya semak 7.384. 7.384. Saya cuba semak jap kalau saya key in sin 37. Okey, bahagi 2 darab 9.81. Betul 7.384 juga. Bukan, Betul. Bukan Saya salah bundakan. Awak salah pandang. Dia 7.3839 kan? Jadi awak tertinggal. Sir, Betul. Ya. kan yang tu 1/2 je. Kenapa saya buat 2 je? Bukan ni. Saya pakai rumus yang ni. Yang mana? Saya pakai rumus yang ni. Mana ada 1/2? Okay. Sorry. Okey. Tenang ya, tenang. Okey. Terima kasih. Bagus bertanya. Okey. Bila sesi live ni macam ni lah. Awak gunakan sesi live ni untuk tanya saya soalan. Nanti bila tak live nanti awak tak boleh nak tanya saya soalan live kan. Okey. Tanpa membuang masa kita terus pada soalan B. Okey, kita pun dah agree ni jawapan dia. Kotakkan jawapan akhir. Amalkan. Bila kita jawab soalan kita kotakkan jawapan akhir. Okey. Soalan B dia kata the time travel before the football hits the ground. Awak jangan runsing dengan ayat ni. Dia cakap the time travel before it hits the ground. Before tu dekat mana before? Bila soalan macam ni, dia sebut the time travel before it hits the ground. Maksudnya dia nak cari masa daripada point O kepada point B. Masa daripada point O kepada point B. Jadi masa TB lah dia nak cari. Okey. Ini yang kita panggil sebagai time of flight.
Masa dia terbang, masa dia berada di udara daripada point O sampailah ke point B just before dia langgar tanah. Just before it hits the ground. So daripada point O kepada point B. Jadi di sini kita nak cari time TB. Okay. Let's assume that kita tak tahu nilai Vy. Let's assume kita tak tahu nilai Vy. Final velocity. Okay, saya nak copy paste gambar ni kejap. Saya punya ni ada masalah nak copy paste. Tak apalah, nanti saya naik atas lah. Okay. Jadi, apa yang berlaku adalah, let's assume kita tak tahu nilai velocity pada point B, Vy. Walaupun sebenarnya kita tahu, Vy sama dengan negatif Vy. Let's assume kita tak tahu. Saya tak nak pakai nilai itu. Okay. Yang kita dah tahu sekarang, yang saya nak awak tahu sekarang adalah, awak tengok balik gambar rajah ni. Daripada point O pergi kepada point B, saya nak tanya awak dan awak kena fikir, berapa nilai SY daripada point O kepada point B. Yang ini yang saya nak awak nampak ni. Berapa dia nilai vertical displacement daripada point O kepada point B? Siapa nak cuba jawab? Cuba seorang. 7.38. 7.38. Mana kau dapat nombor tu? Itu pada point O kepada point A. Darab 2. 14.4. Katanya displacement tu. Liana? Apa Liana? Berapa? Kalau displacement kosong. Kosong. Betul. Betul Yang tu betul. Terima kasih Muhammad Faiz ke apa tadi. Liana, terima kasih juga. Vertical displacement SY daripada point O kepada point B sama dengan 0. Okey. Runsing ke dengan kenyataan ini? Awak jangan runsing dengan kenyataan ini. Okey. Student saya bila dia lukis gambar, dia mesti lukis koordinat axis. Kan? Kita dah lukis koordinat axis, betul? Daripada gambar ni, kita tengok pada point B, pada Y komponen dia. Apa bacaan pada Y komponen pada point B? Kosong. Kosong. Inilah sebabnya kita lukis koordinat axis. Jadi bila kita lukis koordinat axis, kita nampak dia naik atas, dia turun bawah balik. Sekarang pada point B, bacaan Y dia adalah kosong. Jadi SY di sini sama dengan kosong. Faham tak ni? Kena faham kenapa SY sama dengan kosong? Sebab kita tengok pada koordinat axis tu, dia sudah kembali ke tanah. Dia dah ada pada level of origin. Maka displacement pada Y component from point O to point A pada Y component adalah 0. Di sini, untuk cari time, saya nak gunakan rumus SY is equals to UYT minus half GT square. Okay, so di sini kita boleh terus masukkan 0 is equals to UY sama dengan 20 sin 37 degree times T minus half times 9.81 times T square. Okay. Yang ini tak payah pakai calculator pun, tak payah pakai calculator untuk solve ni. Kita pindah-pindahkan, potong T dia. Okay. Dan kita akan dapat nilai T sama dengan, awak cek jawapan saya ya.
5 second. Betul ke? Betul katakan? Betul. Betul. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita tengok pada soalan C. Soalan C dia minta apa? Sorry, saya kena scroll atas. How far away? How far away it hits the ground? Ini merujuk kepada nilai yang dia nak cari ini adalah nilai Sx pada point O kepada point B lah. Okey, ataupun dalam gambar rajah asal soalan dia nak cari R. Okey, R. Apa R? R itu kadang-kadang soalan akan gunakan perkataan range. Range itu menunjukkan Sx daripada point O kepada point B. Jadi, pada X component adalah pengiraan yang paling simple sekali. Sx is equals to Ux times T. Sx pada point B samalah dengan velocity pada point B darab dengan time pada point B. Sx pada point B samalah dengan velocity pada point B darab dengan time pada point B. Okey. Tapi kita kena ingat bahawa velocity pada X component adalah constant sahaja. Jadi cukup sekadar kita gunakan rumus ini. Sx sama dengan Ux minus T. Pasal apa velocity dia constant? Kerana acceleration pada point X adalah zero. Ini point konsep untuk kita describe projectile motion yang penting sekali. Okay. Therefore, kita substitute dalam kita punya equation. Sx is equals to Ux sama dengan 20 cos 37 degree times T. T ni samalah. Kalau T tadi kita dah kira 2.454. T pada point X pun sama saja. Kita ada satu saja masa. Yang ini 2.454 saat. Dan di sini saya nak pelajar semua tekan kalkulator. Tengok dapat tak jawapan dia. Seorang tekan kalkulator. $39.20. 39.20. Betul tak tu Okey, boleh. 39.20 ataupun kalau saya kira 3 titik. Awak dapat tepat 20 lah yang? 39.197. Okey, 39.197 meter. Saya suka ambil lebih sikit, tak apa yang. Okey, itu Sx. Soalan D dan soalan E bukanlah soalan pengiraan. Soalan D dan soalan E adalah soalan konsep. Okey. Soalan D dia cakap the velocity vector at maximum height. Okey. Kita dah tahu pada maximum height Vy sama dengan kosong. At maximum height Vx pula sama dengan Ux which is equals to U cos theta ataupun 20 cos 37 degree. Jadi Vx hanyalah sama dengan 15.9727 meter per second. Okey, so soalan ni dia nak awak tahu bahawa Vy is equals to 0 at maximum height. Ini kena tahu ni. Ini konsep yang penting ni. At maximum height. Okey. Dan soalan E, soalan yang terakhir sekali untuk example 6. The acceleration vector at maximum height. Nah, saya dah tersebut tadi dalam masa kita list info. Acceleration vector kita sentiasa constant sepanjang pergerakan kita. Yang ini acceleration kita
Dekat mana-mana point daripada point O kepada point B, sentiasa bersamaan dengan gravitational acceleration G, yang mana arahnya adalah downward, negatif. Okay, so negatif 9.81 meter per second square. Okay, so itu adalah jawapan pada soalan E. Jadi itu saya rasa tidak ada apa-apa soalan lah kat situ. Okay, saya lebih suka untuk kita tengok pula pada soalan example 7. Boleh saya gerak Boleh, sir. Okay, example 7. Example 7 ini merujuk kepada case yang kedua lah, yang ini horizontal projectile motion. Dalam horizontal projectile, kita tahu bahawa U, Y sama dengan kosong. Initial velocity pada Y component tak ada. Pasal apa? Kerana objek itu awal-awalnya cuma bergerak pada X component sahaja. Okay. So, jadi yang ini sama juga. Kita buat macam biasa. Kita mesti ada diagram. Okay, lukiskan koordinat axis. Take your time, ambil pembaris, lukiskan koordinat axis. Gunakan pensel. Ambil pembaris, lukis koordinat axis, Y axis dan juga X axis. Kita simplify gambar ni. Bom tu tadi, kapal terbang tak payah lukis lah. Time exam nak lukis kapal terbang, tak sempat lah. Okay, kita terus saja lukiskan bom tu. Bom itu pada origin. Okay. Initial velocity U. Okay, ni macam biasalah. Kita ada Y axis. Kita ada X axis. Kanan positif. Atas positif. Okay. Bawah daripada origin. Ini origin nilai kosong. Okay. Origin koordinat axis kita. Bawah daripada origin semuanya negatif. Okay. Tu saya highlight kan tu pasal apa? Kita tengok kejap lagi. Okay. So nilai velocity U diberi dalam soalan. Saya labelkan juga kat sini sama dengan 50 meter per second. Jadi apa yang berlaku? Bom tu jatuh dalam parabolic path. Ke tanah. Buruklah lukisan saya tu, awak lukis parabolik elok-elok. Okay. So ada tanah lah kat sini. Buruk juga. Okay. Origin di sebelah atas. Origin kita pilih di tempat yang mana bom tu mula dilepaskan. Diberi dalam soalan, dalam gambar diberi. Okay, dia kata a bomber, kapal terbang pengebom, is travelling at constant horizontal velocity, sepatutnya saya tulis kat situ, of 50 meter per second. At an altitude, height dia, tinggi kapal terbang tu, 300 meter. Release a bomb when directly above point X on a level ground. Okey, maksudnya tanah tu rata. Okey, tak ada apa-apa batu ke, tak ada apa-apa bukit, on a level ground, dia jatuhkan bom tu. Bom tu dijatuhkan pada point X, bom tu tak terus jatuh lurus. Bom tu akan bergerak dalam projectile motion ke depan dan ke bawah. Jadi bom tu jatuh ke depan sikit. Okey. Tinggi kapal terbang tu 300 meter. Kalau saya nak labelkan dalam gambar rajah ini. Okey, kalau saya nak labelkan dalam gambar rajah ini. 300 meter itu di mana? Okey. 300 meter itu adalah daripada atas ni
ke tanah. Okey, ke tanah. Dan saya nak awak tengok diagram awak. 300 meter ataupun SY lah dekat sini, ya. Berapa nilai SY? Negatif 300. Saya dengar Atitan cakap negatif 300 meter. Itu kena tahu. Okey. Bukan saja main letak saja SY sama dengan 300 meter. Tidak. Kita tengok daripada gambar rajah kita bahawa nilai SY itu kita lukiskan di bawah origin. Bila bawah origin, kita dah kata dah atas daripada origin positif, bawah daripada origin negatif. Jadi memang SY sama dengan 300 meter. Itu information yang kita ada. Jadi di sini kita nak cari soalan A, the flight time of the bomb. Okay, so maksudnya dia nak cari masa pada point ini. Berapa masanya? T. Kita ada SY 300 meter. Kita ada UX. Okay, pada point B. Okay, itu sama dengan U sama dengan 50 meter per second. Kita tahu bahawa G sama dengan 9.81 meter per second square. Ini standard. Bagaimana kita nak kira? Kita juga tahu UY sama dengan Z, 0. Okey, ini kerana soalan ini berkaitan dengan horizontal projectile. Jadi pada asalnya velocity hanya pada horizontal component ataupun X component sahaja. So daripada sini, kalau kita tengok rumus yang kita ada, kita boleh gunakan rumus SY is equals to UYT minus half GT square. Rumus yang lagi satu lagi, VY is equals to UY minus GT. Dan juga VY square is equals to UY square minus 2G SY. Adapun rumus ini kita tak boleh nak guna kerana ada satu information yang kita tak tahu. Yang ini VY pada point B. Itu yang kita tak tahu tu. Okey. Jadi VY tak tahu, T tak tahu, tak selesai. Rumus kedua ni lagilah tak ada kena-mengena, tak ada time. Okey, jadi kat sinilah kita gunakan rumus SY saja. So substitute information. SY tadi kita substitute negatif 300. Ini kena faham kenapa negatif. Nanti tengok balik video ni. Kenapa negatif kalau tak faham. UY sama dengan kosong. Kosong kali T sama dengan kosong. So tak ada isu dah. Okay. Minus half times 9.81 times T square. Okay. So awak boleh solve equation ini untuk cari nilai T. Sorry, bukan cari nilai T square. Untuk cari nilai T. Dan awak akan dapat jawapannya. Jawapan dia 7.8206. Okey, terima kasih. 7.8206 second. Jangan lupa unit. Biasa student bagi tahu saya jawapan, tak bagi tahu saya unit. Unit tu penting. Okey, kita dah dapat. Okey, inilah time of flight. Okey, daripada bom tu kapal terbang tu lepas kepada dia nak jatuh ke bawah 7 saat. Jadi kalau na'udzubillah, kalau zaman perang kita tengok, kapal terbang jatuhkan bom ada 7 saat je. Ada lebih kurang 8 saat je untuk kita cabut lari. Memang tak boleh cabut lah. Okey. Memang almarhum lah kita. Okey. So tak ada banyak masa. Itu bom tu jatuh pada ketinggian 300 meter. Okey. Selesai dah soalan A. Soalan B. Dia nak kita cari the velocity of impact of the bomb. Perkataan velocity of impact ni adalah kadang-kadang kalau dalam soalan dia cakap, boleh juga soalan ni diguna keyword lain. Dia kata velocity just before the bomb hits the ground. Itu soalan B tu.
Awak jangan terkeliru dengan perkataan just before ni. Okay. Maksudnya, yang dia nak cari velocity ni, velocity bila dia dah ada kat bawah. Ni, velocity yang ni dia nak. Okay. Jadi, untuk cari velocity resultant tu, kita kena ada Vx pun ada, kita kena ada Vy pun kena cari juga. Okay. Dan, since ini adalah horizontal projectile motion, okay, untuk cari V pada point B, at point B, bila dia dah jatuh tu, kita kena ada Vx, kita kena ada Vy terlebih dahulu. Adapun Vx, constant velocity. Vx sama dengan Ux, sama dengan 50 meter per second. Kerana memang konsepnya acceleration pada x component sama dengan kosong. Velocity pada x component constant, tak payah guna otak, kita ambil saja value Ux. Vy lain cerita. Vy kita kena kira. Mungkin kita gunakan rumus Uy minus GT. Okey, saya rasa boleh guna rumus ni, terus pakailah. Okey, sebab apa saya kata boleh guna rumus ni? Nilai Uy kita ada, nilai G kita ada, nilai T pun kita dah ada, kita dah kira daripada soalan A. Itu ke cara yang saya gunakan? Ya betul, itu cara yang saya gunakan dalam apa yang saya prepare. Okey, so kiralah Vy. Vy sama dengan Uy sama dengan 0. Pasal apa Uy sama dengan 0? Dah nama pun ini adalah horizontal projectile. Okey, memang konsep horizontal projectile tidak ada velocity pada y component pada awalnya. Okey, so 0 minus 9.81 times T sama dengan 7.8206 second. Dan kita akan dapat Vy sama dengan Fazira ini. Berapa Vy ni? Tolong saya. Saya dapat 76.720. 76.720 unit. Fazira? MS negatif 1. Meter per second. Okey. Sekarang, Vx sudah ada, Vy sudah ada. Okey. Vx kita? Sir, Ya. ini ada negatif kan sebab kosong tolak. Betul Fazira, betul. Okey, ada negatif sign. Pasal apa pun ada negatif sign ni? Kalau kita tengok dalam gambar rajah kita, memanglah velocity Vy tu ke bawah. Memang objek kita daripada point O kepada point B, dah saya tak label pada point B kat sini. Kenapa pada point B pada point A kan? Tapi sebab tadi saya dah sebut pada point B kan? Tak. Okey, pada point B, memang velocity pada y component itu ke bawah. Okey. Jadi memang betul negatif. So, kalau saya lukiskanlah balik vektor, Vy ke bawah, Vx ke kanan. Kita nak cari V. Kedua-dua vektor Vy dan juga Vx ini perpendicular to each other. Mungkin vektor B ni ada pada angle theta below the x component. Jadi kita boleh carilah velocity V dengan kita gunakan rumus Pythagoras theorem. V is equals to square root of Vx square plus Vy square. Okey, jadi kalau awak tengok dalam rumus ini dia squarekan nilai Vx dan juga nilai Vy. Bila dia squarekan, negative sign akan jadi positif lah. Jadi equation ini hanya akan beri kita nilai magnitude sajalah. Magnitude velocity. Sakit pinggang saya. Magnitude velocity. Okey. So kita masukkan nilai. Apa dah tadi? 50 square plus
negative 76.720 square. Okay. Kita akan dapat magnitude of velocity sama dengan 91.578 meter per second. Okay. Dah habis belum ni? Adakah ini jawapan akhir? Siapa setuju ni jawapan akhir? Angkat tangan. Tak setuju. Jadi kalau bukan ni jawapan akhir, apa lagi kita nak kena cari ni? Jawapan akhir ke tak ni? Ke saya nak kena kira benda lain lagi? Hans tak ada respon, Hans. Senyap je, Hans. Saya tak pasti ada lagi ke tak jalan selepas tu. Okay. Velocity, soalan minta velocity. Velocity ni mesti ada magnitude, mesti ada direction. Sebab soalan cuma sebut find the velocity. Okay. Kalau soalan cakap calculate the speed, just before the bomb hits the ground, maka tak payah kira direction. Sebab apa? Soalan cakap speed. Speed tak ada direction. Kita kira magnitude saja. Kalau soalan kata calculate the magnitude of velocity, maka tak payah juga kita cari direction. Sebab specifically soalan minta magnitude sahaja. Tetapi dalam soalan ini, dia sebut general. Calculate the velocity. Bila dia sebut general, calculate the velocity, magnitude-nya kita kira, direction-nya pun kita kena kira. Untuk kira direction, kita nak cari angle theta. Okay. Mana? Okay, tak apalah. Angle theta, kita cari dengan kita gunakan rumus inverse tangent Vy over Vx. Dan kita akan dapat nilai angle theta. Substitute dulu Vy sama dengan 76.724 over Vx 50. Kita akan dapat 56.91 degree. Tak habis lagi, mesti buat ayat below positive x axis. Mesti buat ayat macam tu. Okey. Jelas tak jelas? Ada soalan tak? Okey, kalau ada soalan nanti, message ke dalam ruangan komen ke apa. Okey, kita tengok itu soalan B ya, soalan B. Okey, dan soalan C dia kata the distance from X to the impact. The distance from X to the impact, dia merujuk kepada nilai inilah. Daripada point ini kepada point impact. Dia nak cari SX. Itu tak susah. Saya suka betul kalau soalan tanya tentang X komponen ni. Pasal apa? Sangat mudah saja dia punya solution dia. XX is equals to UX times T. Okey, pasal apa? V pada point X, V velocity X pada point B sama saja dengan UX. So, itu sama dengan UX sama dengan 50. Okey, UX is equals to VX constant sama dengan 50 meter per second. Times the time taken, kita dah kira tadi 7.8206 second. Ya, saya scroll ke atas, saya lupa.
Ya betul. 82006 second. Okay. Awak akan dapat berapa jawapan ni? (391.03) meter. Itu dia SX. Okey, ada soalan tak? Example yang seterusnya adalah example 8. Tak ada soalan lah. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak awak lukis dulu gambar example 8. Okay, pause dulu, rehat kejap. Saya pun nak minum air ke apa ke. Kita nak lukis dulu gambar pada example 8. Make sure awak dah lukis gambar. Ingat apa ada pada gambar, mesti ada koordinat axis. Okay, koordinat axis kita, y component. Mesti ada. X component mesti ada. Okay, lukis dulu gambar. Okay, gambar ni dia ada macam ni sikit. Okay, ni gambar kita. Ada positif, ada negatif. Lukis gambar kejap, dalam lagi 2 minit saya datang balik. Okay, make sure awak dah lukis gambar. Okay. Okay, kita tengok soalan example 8. The person in the gondola throws a ball at 40 degrees to the horizon. Okay, 40 darjah from the horizontal. From the horizontal, 40 degrees sebagaimana yang ada dalam diagram tu. At 10 meter per second. If the ball is launched at a height of 100 meter, where will it land? Okay, so maksudnya where will it land, dia nak suruh kita cari horizontal distance x, dekat mana bola tu jatuh. Jadi kita kena faham pertama sekali ini orang berada di atas belon udara panas. Jadi point yang mana orang itu launch bola itu ada initial height. Okay. Jadi dekat sini kalau saya lukiskan X axis saya, Y axis saya. Y axis, X axis, obviously kanan positif, atas positif. Bawah bawah negatif lah. Kalau dia ke bawah. Okay. 100 meter, nilai 100 meter merujuk kepada altitude. SY. Kita define origin sebagai point yang mana bola itu dilepaskan pada velocity U. Okay. Jadi apa yang berlaku? Bola tu akan terbang naik ke atas dalam parabolic pulse. Patah balik pada satu level dengan origin. And then dia turun ke bawah dan jatuh ke tanah. Okay. So soalan ni nak kita cari ini nilai SX. Dalam soalan dia dah bagi tahu U sama dengan 10 meter per second. Dengan angle theta 40 degree. Ini seperti biasalah kita boleh resolve U ini kepada UX sama dengan 10 cos 40 degree. UY sama dengan 10 sin 40 degree. Okay. SY, nilai SY. Kalau kita tengok dalam gambar rajah, SY itu berada di bawah origin. Therefore, SY itu nilainya bukan positif 100 meter, sebaliknya
negative 100 meter. Tu kena faham. Okay. So sekarang ni kita nak cari SX. Okay, kalau kita nak cari SX, Sir, suara saya tak ada ke? Suara saya tak dengar. Tak dengar. berapa lama ni? Baru je. Baru je. Okay. Saya punya nervous. Saya kata bertuah punya budak daripada information sampai kepada unknown baru tegur. Saya tertekan butang. Saya minta maaf ya. Jadi daripada tadi dengar baru sejak tadi tak dengar. Yes, sir. Okay. Apa tadi aku dah lupa apa aku cakap. Jadi kita perlu terlebih dahulu cari time. Kita ada value SY. Jadi kita bolehlah cari time daripada equation yang ada kaitan dengan SY. Apa dia? Equation yang ada kaitan dengan SY dan ada juga time. SY is equals to UYT minus half GT square. Okay. Di sini jangan salah substitute. SY kita adalah negatif 100. Sama dengan UY sama dengan 10 sin 40 degree. Ini awak boleh kira dekat luar pun tak apa. Ambil titik perpuluhan lebih sikit. Times T minus half times 9.81 times T square. Okay. Jadi, lepas itu, kita tekan kalkulator. Untuk kita cari nilai T. Selesaikan equation ni untuk cari nilai T. Tekan equation. Pakai nombor 3. Okay, nilai A adalah negatif 0.5 times 9.81. Itu nilai A kita. Nilai B sama dengan 10 sin 40. Okay. sin 40. And then nilai C sama dengan negatif 100 tu kita pindahkan ke kanan jadi positif 100. Okay. And then tekan sama dengan, kita akan dapat nilai time sama dengan 5.217. Nilai time kita akan dapat 5.2177. Ambil lebih sikit tak apalah, 78. Okay, second. Saya rasa ada dua nilai tapi nilai yang negatif kita tak pakai. Okay, tidak ada negative time. Okay, nilai time sentiasa positif. So, barulah boleh kita substitutekan nilai T itu dalam equation Sx. Okay, so Sx is equals to Ux sama dengan 10 cos 40 degree times T
sama dengan 5.2178 second. Awak akan dapat 39.97 meter. Okey. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak tutup dulu kita punya recording.